النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمل بالخير يا كريم أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesian belah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ni. Allah Subhanahu Wa Taala masih pilih kita lagi untuk dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di dalam majlis ini, satunya kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keduanya pemberian ilmu manfaat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagikan kepada kita, dan yang ketiganya iaitu mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh dapat kita melanjutkan kehidupan kita dengan keberkatan dalam hidup, dan mudah-mudahan juga kita boleh dapat bawa ganjaran pahala ni tadi akan meningkatkan lagi ketinggian darjat kita di alam akhirat, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga kita berterima kasih atau bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dalam masa keadaan sekarang dalam COVID, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita kesihatan, kesegaran tubuh badan kita, diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyambung jalan untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minggu-minggu yang telah lalu, Abu cerita dah sikit sebanyak tentang Nabi-Nabi. Ambil daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud. Kemudian 3 minggu lepas, iaitu cerita tentang Nabi SAW. Ambil cerita Nabi, ambil daripada Abdul Muttalib, Abdullah ayah Nabi SAW, dan Aminah. Jadi kalau nak cerita tentang Rasulullah sahaja, orang panggil sejarah dia banyak ada bersangkutan dengan Nabi SAW. Kalau kita ambil daripada kitab Berzanji, cerita banyak ambil daripada kisah daripada Abu Talib lagi ada. Siapakah sebenarnya Abu Talib? Siapakah sebenarnya Abu Lahab? Siapakah Abu Jahal? Lepas tu Hamzah siapa? Daripada keturunan Nabi SAW ni, dia ada sangkut paut terhadap Nabi SAW. Untuk membangunkan Islam ni tadi, Allah SWT buat cerita kesekalian orang-orang ni tadi, ada cerita dia yang mana dengan cerita mereka-mereka ni kebangkitan semangat Nabi SAW Allah SWT bagi untuk bawa agama ni tadi. Jadi contoh tauladan yang Allah SWT tunjukkan kepada para Nabi dulu pun ada juga, dan para orang-orang yang pengikut Nabi SAW ada juga. Jadi membangkitkan semangat Nabi SAW untuk bawa agama ni tadi. Jadi kita potong ceritanya terhadap Nabi SAW. Mungkin Abu akan orang panggil seli-seli di antara pengajian-pengajian kita yang lain-lain. Bila kita dapat sebut ada satu-satu nama tu, maka Abu akan cerita bagaimana dia punya latar belakang perawak dia. Jadi di sini malam ni cerita tentang Adam, Idris, Nuh, Hud, iaitu Soleh. Jadi Nabi Soleh Nabi Soleh ni tadi adalah salah seorang daripada keturunan Nabi Nuh AS juga, yang mana dia ni daripada keturunan Nuh. Yang Nuh ni dia ada anak dia 3 orang, jangan kita lupa, Sam, Ham dan Nafis. Daripada gulungan-gulungan ni lah maka terbitnya daripada gulungan tiga anak dia ni tadi, yang Islam, yang jadi beriman, yang lain yang ada seorang lagi tu yang tak beriman,
Itu yang tu kita tak cerita dah. Yang 3 orang ni tadi hasil daripada keturunan 3 orang ni lah. Maka bangkitlah sampai kepada kita di hari ni. Kita nampak ada orang yang kulit hitam, kulit merah, kulit kelabu, kuning, mari daripada puak ni. Tapi mari sampai kepada Soleh ni tadi, anak Nabi Nuh iaitu Sam. Sam ni lah anak Nabi Nuh yang melahirkan anak yang keturunan Arab. Anak daripada keturunan Arab, mari daripada Sam, anak Nabi Nuh. Jadi ambil daripada Nabi Soleh. Nabi Soleh ni tadi, Soleh, ayah dia nama Soleh bin Auba bin Asif bin Masah bin Auba bin Hajir bin Samud bin Amir bin Aram bin Asim bin Nuh. Tu keturunan je. Ambil pada Nuh pula sampai ke atas. Daripada Hud. Hud sampai kepada Nabi Adam AS. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT royak cerita tentang Nabi Soleh ni tadi ada 72 kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran cerita Nabi Soleh. Tapi dalam surah A'raf 9 kali Allah SWT sebut nama Nabi Soleh. Nabi Soleh ni tadi riwayat hidup dia, riwayat hidup dia ni iaitu umur dia tak panjang seperti nabi-nabi yang terdahulu. Ada 300 tahun. Adam sendiri 1300 tahun lebih. Tapi Nabi Soleh ni hayat hidup dia iaitu 70 tahun lebih. 70 tahun saja hayat hidup Nabi Soleh di atas muka bumi. Kemudian Nabi Soleh ni tadi dia adalah salah seorang daripada kaum Samud. Samud dan Ad ni dia asalnya keturunan yang sekali. Yang dulu kita cerita tentang Nabi Hud iaitu dia Allah Ta'ala hantar kepada kaum Ad. Jadi kaum Ad ni adalah salah satu daripada keturunan orang panggil Aribah. Jadi Aribah ni iaitu satu golongan kaum yang mana Allah SWT telah binasakan. Tidak ada lagi kaum ni sekarang. Kalau sekarang ni orang kata ada kaum keturunan keturunan kaum Ad tu bohong. Sebab dalam keturunan orang-orang manusia ni tadi dia ada Aribah, Arbah dan juga Musta'ribah. Kalau Musta'ribah ni dia Arab juga, nampak Arab tapi Arab dah capur dah. Arab capur. Seperti kita ni lah, tempat kita ni kalau kata Melayu, tapi nampak orang ni boleh kecek Melayu, tapi sebenarnya keturunan dia bukan daripada keturunan Melayu. Seperti itu juga. Jadi keturunan Arbah ni tadi iaitu keturunan Samud ni tadi. Jadi Nabi Soleh dia pada keturunan tu juga, tapi keturunan tu telah habis. Keturunan tu telah habis, tak ada dah di atas muka bumi, tak ada dah. Kemudiannya apabila Nabi Soleh ni tadi, Allah SWT hantar dia pada kawasan tempat duduk kaum dia, kaum Samud ni tadi, iaitu di Hijaz. Adapun kaum Ad iaitu di Yaman. Hadraul Maut, yang mana Allah SWT binasakan mereka dengan puting beliung, angin puting beliung. Tapi bagi kaum Samud ni tadi, dia di kawasan Hajar. Yang mana kawasan ni tadi dia serupa juga dengan Ad, sebab dia keturunan yang sama dalam masa tu, iaitu mahir dalam pembuatan rumah daripada gunung, daripada batu, tarah bukit, tarah gunung buat tempat kediaman rumah. Bangga dengan diri, tubuh pun masih besar lagi. Walaupun Ad tu terlebih besar lagi tubuh badan dia, Samud pun besar juga. Kemudian apabila Samud ni tadi, Allah SWT hantarkan Nabi Soleh. Sebab apa? Sebab mereka ni tadi masih lagi bertuhankan selain daripada Allah. Masa yang panjang di antara Nabi Hud dengan Soleh ni tadi, masa yang panjang. Bila masa panjang, manusia kembali kepada syirik kepada Allah SWT. Bila syirik dengan Allah Ta'ala, Allah SWT tidak zalim. Dia tak menyanyikan manusia ni, iaitu dia hantar lagi nabi kemudian daripada Nabi Hud iaitu Nabi Soleh. Allah Taala hantar sebab
Nabi Saleh ni tadi adalah salah seorang daripada kaum dia juga. Kaum Samud. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada mereka, kerana mereka bertuhankan selain daripada Allah. Kalau zaman Ad, zaman Nabi Hud, kaum Ad dia menyembah berhala. Berhala pada zaman mereka tu ada 3, iaitu Sara, Samud dan Haba. 3 berhala ni mereka sembah. Allah Taala hantarkan Nabi Hud. Begitu juga 3 ekor ni tadi berhala ni panjang masanya sampai kepada zaman Samud juga. Jadi zaman Samud ni pun berimej ataupun menjadikan Tuhan berhala mereka. Tambah lagi 2, jadi 5. Ada cerita dalam Al-Quran. Kemudiannya apabila mereka bertuhankan selain daripada Allah, Allah hantarkan kepada mereka iaitu Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh mendakwah kepada mereka. Nabi Saleh telah kata kepada mereka yang mana Allah Taala maktubkan dalam Al-Quran, wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatin min rabbikum hadhihi naqatallahi lakum ayah fazaruha ta'kulu fil ardillah wa la tamassuha bisu' fa'akhazkum azabun alim. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu kata Allah Taala hantar Samud kepada saudara dia iaitu Saleh, yang mana Saleh telah berkata kepada mereka, beribadatlah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sembah selain daripada Allah. Telah datang kepada kamu kenyataan daripada Tuhan kamu. Apa je kenyataan pada Tuhan kamu? Hazihi naqatallah. Apa naqatah? Iaitu unta. Apabila kaum Samud taksir kepada dakwah daripada Nabi Saleh, maka Nabi Saleh dakwah kacau juga, pisah juga dakwah pada mereka, sehingga kan mereka jadi nak tolak takleh. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Saleh, kalaulah mu ni sebenar-benar mu ni sebagai rasul, maka tunjukkan bukti. Bukti kebenaran tu mereka nak. Maka Nabi Saleh tanya, gapo yang mu nak? Maka mereka kata, jadikanlah daripada toko batu keluar unta. Keluar unta. Apabila mereka berkata gitu, maka Nabi Saleh lawai. Sebab Nabi Saleh dia belakang, dia bukan sekadar dia seorang, ada mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tolong dia. Bila Nabi Saleh sanggup, maka mereka telah berjalan kepada padang pasir, yang mana padang pasir itu ada satu batu yang besar. Batu tu cahaya dia kemerah-merahan. Batu tu orang panggil Katibah. Batu Katibah, besar batu Katibah. Bila sampai kepada batu Katibah tadi, maka orang-orang Samud ni tadi ajak Nabi Saleh, ni batu ni mu pisah supaya keluar daripada batu ni unta. Nabi Saleh pun semayang 2 rakaat atas wajah semaya. Ketika tu yang disyariatkan kepada Nabi Saleh, maka Nabi Saleh lepas pada solat 2 rakaat, semaya 2 rakaat, maka batu bergerak. Mereka ni tadi bukan sekadar nakkan unta yang tubik daripada batu, nakkan unta tubik pada batu, unta yang puak besar mengandung. Maka bergoyang-goyang, kocok-kocoklah batu tu, tubik unta yang besar, lebih besar daripada unta-unta yang mereka piara. Lepas tu unta tu pula perut besar. 10 bulan dalam kitab tafsir, 10 bulan. Tafsir Ibn Katsir kata 10 bulan dah. Lihat tengok, kalau kita tengok kambing nampak gelembung, lihat kiri lang kanan perut dia tu nampak besar lah. Tubik selalu dah anak. Lepas ibu tu tubik daripada batu, lepas tu tubik anak selalu dah. Tubik anak selalu dah. Bila tubik anak, kunta ni cahaya merah. Orang panggil kalau Arab tu zaman Rasulullah sendiri pun, kalau unta merah ni supaya kita ni ada kereta bank dah lah. Mahal.
Lepas tu unta ni iaitu unta yang tubik daripada batu, yang tu yang dipanggil sebagai hazihi naqatullah, iaitu unta Allah. Tu. Bila kata unta Allah, dia tak beranak. Ni di antara salah satu binatang yang tidak ada mak bapak. Dah. Orang panggil unta keluar daripada batu. Maka tubik daripada batu tu tadi, maka ada syarat-syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh royak kepada kaum ni, iaitu unta ni tadi apabila dia nak ke mana, dia pergi. Lepas tu kalau dia nak makan, fazaruha ta'kulu fil ardi. Maka kalau dia nak pergi mana-mana, pergi. Jangan kosek, jangan ganggu, jangan cegah dia. Wala tamassuha bisu. Lepas tu jangan kalau dia nak makan tanaman siapa-siapa pun, biarlah pergi dia makan. Sebab dia hak Allah. Tak ada larangan. Makan pergi. Nak makan mana pergi. Nak minum apa ikut. Situ. Lepas tu fa'akhazakum azabun alim. Kalaulah mu cegah, maka binasa puakmu. Akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ceritanya panjang, apabila unta ni tadi dia luar biasa daripada unta-unta lain, orang pakat tengok. Pakat tengok dia dah. Maka adakah orang beriman lepas daripada suruh kata tubik batu tu tadi? Maka di antara orang-orang dalam kalangan orang Samud tadi tu, iaitu Jundub bin Amir. Dia ni pembesar. Dia antara pembesar dalam kaum Samud tu tadi, dia pembesar. Maka dia ni dah janji dah. Mana katakan kalau nampak boleh tubik batu ni, unta ni, maka berimanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan Nabi Soleh. Dia pun beriman dengan Nabi Soleh. Dia pun ajaklah kepada orang lain, orang-orang bawah tu tadi, supaya beriman. Tapi bukan dia seorang saja pembesar, ada pembesar lain, iaitu Arbab. Zu'ab bin Amir bin Labib. Tu salah seorang lagi, seorang. Dia ajak seorang tu. Tapi tak beriman kepada Nabi Soleh dan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Hubab, seorang lagi pembesar, dua orang dah. Lepas tu Rubab bin Saumil bin Jalmis, sebut payah nama dia. Jadi tiga orang ni adalah orang penentang. Yang tadi seorang itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tiga orang ni tak beriman. Lepas tu bukan saja dia tak beriman, dia ajak orang lain jangan beriman dengan Nabi Soleh. Tak beriman. Maka apabila kata unta ni hidup dalam keadaan tidak boleh ditegah gapo-gapo, lama masa, maka ada di antara mereka tu tadi duk tak boleh. Sebab mana-mana unai-unai dia makan. Kalau makan di kebun siapa-siapa punya air, maka tak boleh makan air tu. Sehari ni tak boleh makan. Esok pun boleh kita makan. Orang boleh makan. Tuai kebun tu tadi. Kalau ada telaga ke, ada kolah ke, ada gapo air tu hari ni unta minum. Mu tak boleh minum. Esok baru boleh minum. Lepas tu begitu juga kalau ada buah-buahan dan sebagainya, apa yang dia tempat dia makan tu, tuai tanah tu tadi tak boleh makan. Kena tunggu esok baru boleh. Jadi lama masa, jadi payah. Lepas tu tanya pada Nabi Saleh, Nabi Saleh kata tak apa buat lagu tu. Tapi mu ni kalau waktu dia makan hari ni, mu tak boleh makan, tapi mu boleh perah susu dia. Perah susu dia ikut bekas, banyak mana bekas, tubik susu tak badu-badu, penuh bekas. Supalah kata kita tengok dalam Bani Israel dulu, Allah SWT turunkan mana wasalwa turun, makan ni, jangan tak adalah makanan lain, tak ada, makan ni saja. Orang Israel tak kenal, nakkan bawel lagi, nakkan lada, nak ni tak cukup. Supaya juga di sini Nabi Soleh lari, jangan kosek. Lepas tu kalau dia makan hari ni tak boleh makan, esok boleh makan. Lepas tu susu dia nak makan banyak mana pun boleh. Lepas tu kaum Samud ni ramah. Balik kaum Samud dia mari kebun ni, kami wadi ni semuanya, maka tak boleh makan. Maka orang jadi keluh kesah, serabut perut. Bila serabut perut, ada di antara mereka tu, maka dia pergi kepada puak-puak dia, kita nak buat lagu mana dengan unta ni tadi? Nak buat lagu mana? Pakat kata-kata kita sembelih.
Untuk Allah. Nah kata Allah. Nah untuk Allah. Tapi buat ni dengan dia kata sembelih. Unta ni unta molek. Nah gemuk lagi. Pakat sembelih Dalam kata dia nak sembelih tu tadi, bila kata nak sembelih, orang takut belaka. Takut belaka pasal kenal kata ni mukjizat, benda pelik yang mana Nabi Soleh boleh buat ni. Bila kata nak sembelih takut maka di dalam takut-takut tu ada di kalangan mereka iaitu orang Tino. Orang Tino ni orang panggil orang yang apa? Dia ni hartawan, orang yang banyak harta. Tuai jangat lagi iaitu Suduf. Nama dia Suduf bin Mahaya. Suduf bin Mahaya ni tadi dia ni cantik, jangak. Lepas tu dia ada harta banyak. Lepas tu dia ni tawarkan siapa-siapalah yang boleh sembelih ataupun bunuh unta Nabi Soleh, boleh menikah dengan dia. Lepas tu harta semua jadi milik dia. Lepas tu dia ni pisah cari orang, maka temu seorang nama Misdad bin Muharis. Misdad bin Muharis. Jadi Misdad bin Muharis ni dia sanggup untuk sembelih ataupun bunuh unta Nabi Soleh. Lepas tu kalau dia boleh bunuh, maka dia boleh kahwin dengan Suduf ni tadi. Tina, nama Suduf. Satu lagi, seorang lagi orang Tina juga. Dia nama dia Uyaizah. Unaizah binti Ghanam binti Mijlas. Perempuan ni dia tua. Saat ni dia muda, jangak. Ni dia tua. Tapi dia ni ada anak ramai. Anak jangak-jangak. Lepas tu anak jangak-jangak ni dia tawarkan siapa yang boleh bunuh unta Nabi Soleh, maka boleh kahwin dengan anakku. Maka dia ni telah pilih orang-orang, tanya orang-orang, maka ada seorang orang yang sanggup, Qadar. Nama dia Qadar bin Salif. Qadar bin Salif. Maka dua orang ni tadi, Qadar dan juga Misdad. Dua orang ni tadi telah sanggup untuk bunuh, sembelih unta Nabi Soleh. Tapi dia tengok unta ni besar, tak berani. Dia pun panggil lah saing-saing dia. Saing-saing dia, nama dia Da'ma, Daim, Hirma, lepas tu Hurain, lepas tu Dabun, Ribab dan Sawab. Jadi semua sekali ni 9 orang. Jadi bila kata jadi 9 orang ni lah pakat. Yang kita dulu kita cerita tentang Nabi apa saya? Dia 9 orang ni, maka nak cari unta. Maka dia tahu kata unta ni lalu di sebelah bukit. Maka dia pecah bagi dua. Pergi sebelah ni sini separuh, sebelah sini separuh. Bila kata pergi cari tu tadi, dalam pencarian mereka kepada unta ni tadi, temu. Temu. Dua orang ni tadi temu. Bila kata temu, pakat pergi. Si Misdad ni tadi telah panah unta ni tadi kepada dia punya pohon kanan. Pohon lek depan. Orang panggil kaki depan. Maka unta tadi semai jatuh. Bila semai jatuh, maka yang lain mari hurung. Lepas tu mereka buat dengan cara bukan dengan izbah. Izbah ni sembelih supaya kita sembelih kambing. Lepas tu ada satu lagu Inhar ni kalau unta ni kita supaya kalau tengah-tengah tengok dalam video, dia ambil besi tajam cocok. Tubik darah bro gitu dah. Itu inhar. Ada satu lagi dalam Quran iaitu Allah SWT cerita tentang unta ni tadi, akar. Dengan cara akar. Akar ni supaya orang panggil apa? Libah. Pedih, libah tekok. Maka libah mati. Bila mati, pakat mari jumpa Nabi Soleh pula dah. Bukan nak senyap-senyap nyusut dah. Pergi royak pada Nabi Soleh. Aku nak buat என்ன lagi ni? Untamu ni kami bunuh dah. Lepas tu kat daging-daging makan mula. Nak lagu mana? Nabi Soleh pun tak kata gapo. Tapi dengan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah maktubkan dalam Al-Quran.
Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Al-Quran, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darihim salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdzub. Ya. Dalam Al-Quran Allah Taala kata, fa'aqaruha, maka mereka tekok ni. Tekok unta tu. Lepas daripada tu, mereka ni diberi peluang untuk hidup 3 hari. 3 hari saja. Nabi Soleh bagi tahu, hari pertama puakmu ni nanti muka akan jadi kuning. Muka berubah jadi kuning. Hari yang kedua muka akan berubah jadi merah. Hari yang ketiga muka akan berubah jadi hitam. Tu. Jadi puak dia pun serabut. Sudah. Soleh kata lagu ni nak jadi apa? Dulu dia kata boleh tubikkan unta daripada batu, tubik boleh dia. Ni kata ke puak kita sebab kita sembelih ataupun kita tebah tekak unta ni sampai Nabi Soleh kata puakmu ni boleh hidup 3 hari je. Lepas ni kena mati. Tu kan. Maka 9 orang ni tadi pakat bila lek malam kita pergi rumah Nabi Soleh. Kok mana-mana pun kita ni 3 hari boleh hidup. Lepas ni mati. Kita pergi bunuh Nabi Soleh. Nak bunuh Nabi Soleh. Nak bunuh dia punya waris-waris, bini anak-anak Nabi Soleh. Maka apabila mereka cari nak sampai kepada rumah Nabi Soleh, Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi orang dulu duduk tepi bukit, tepi gunung, maka Nabi Soleh pun rumah dia kat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala runtuhkan batu-batu daripada bukit tadi tu, tindih. Matilah 9 orang ni, semua mati. Bila kata semua mati, yang tinggal baki orang ramai. Sebab apa boleh kata kaum Samud ni Allah Taala laknat, semua boleh kena lagu tu? Sebab yang tadi sore tu tadi telah round rumah ke rumah, pitu ke pitu, buat dakwah. Kita buat lagu mana dengan unta ni tadi? Kita nak buat lagu mana unta ni? Pakat kata kita sembelih pakat jong belaka. Tu itu yang kata sampainya, mana kata pakate kepada keburukan maka semua kena. Kalau pakate kepada kebaikan semua dapat. Tu orang panggil kalau kita nak buat gapo-gapo, pakat tu kena tengok dulu. Kalau pakat kebaikan, pakat jong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'ala royak tu. Pakat tak apa, nak pakat kebaikan tak apa. Tapi pakat kepada keburukan jangan sama sekali. Lepas tu bila mana mereka ni tadi, yang lain tu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hari yang dia sembelih tu hari Rabu. Hari Rabu sembelih unta. Hari Khamis bangun tidur pakat tengok muka jadi kuning belaka. Sudah sehari kuning. Nak gimana tak tahu dah. Lepas tu hari yang kedua muka jadi merah. Hari yang ketiga muka jadi hitam. Lepas daripada tu hari yang keempat tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab, hantar kilat. Orang panggil kilat daripada langit, kilat. Daripada bumi ni gempa bumi. Bumi kocok. Dalam keadaan begitu, maka tidak kiralah sama ada orang jantan, sama ada orang tina, sama ada budak-budak, semuanya mati. Mati habis. Tapi riwayat dalam Ibnu Katsir kata ada 2 orang. 2 orang selamat ketika tu. Mana? Iaitu mereka ni seorang daripada mereka iaitu orang lelaki. Ketika tu dia ada di tanah suci Mekah. Pasal kita riwayat dah dulu. Kaum Hud dia ni waris-waris. Dia ada di sekitar di Mekah sana. Sebab itu Samud ni pun pasal dia waris juga, maka dia orang panggil berjalan antara tanah suci dengan tempat dia sana, orang Yaman dan sebagainya. Maka bila dia tak ada situ, maka orang kata siap, Lek Nur ada kena azab dah tu. Kilat mari, gempa bumi, habis semua mati. Dia tak mati. Maka dia tak mati. Dalam keadaan dia tak mati tu tadi, maka dia nak pergi tengok waris-waris dia. Ulur dia pergi kepada tempat halaman kaum Samud di Hijaz ni tadi. Maka Allah Ta'ala hantar batu daripada langit, entak kepala dia. Mati juga. Lepas tu ada seorang lagi, iaitu orang Tina. Orang Tina ni, dia ni sebenarnya amapa. Orang panggil lumpuh kaki. Tapi kerana dalam keadaan ketika balak mari tu tadi, kilat mari, gempa mari, gempa bumi, sampai dia takut
asalnya lumpuh, tapi kerana takut berdoa sampai boleh bangun, berdiri lari. Dia lari pergi pada kampung sebelah. Bila sampai kepada kampung sebelah, bagi kepada orang lek nu, kampung kami kena nu makan sebabnya sembelih untuk Nabi Soleh. Jadi lagu ni ceritanya. Maka bila kata gitu, orang-orang pun takut, nampak kata dia ni letih, boleh lari jauh dah. Maka orang pun pakat mari bui air minum. Dia pun minum air, lepas minum air mati situ lalu. Mana kata semua kaum Samud diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ingkar beriman dengan Nabi Soleh, ingkar beriman dengan Allah Taala dan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa? Jangan ganggu, jangan ganggu saja kepada unta. Ni dak bukan ganggu saja, bukan kosek saja, sembelih pula. Jadi bila mana ke situ, pengajaran bagi kita umat akhir zaman, iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita kena buat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang maka kita kena tinggal. Begitu juga pada Nabi, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa yang datang pada Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila apa yang dibawa mari oleh Nabi kita buat, apa yang dilarang oleh Nabi kita tinggal. Mudah-mudahan sebanyak kisah kenabian yang kita dapat ni tadi, mudah-mudahan kalau kita tak dapat syafaat daripada mereka ni, sekurang-kurangnya kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa bahawa kata setiap nabi adalah kita kena beriman, walaupun dia nabi-nabi yang nama-nama dia kita tak berselawat mana sangat. Kerana setiap Nabi ni bila mana salah satu daripada mereka kita ingkar, maka kufurlah kita. Sebab itu kisah-kisah para Nabi ni dia adalah satu daripada rukun iman. Kita tak percaya pada mereka ni, maka kufurlah kita.